Baik, kata Syekh Abdul Qadir, apabila melaksanakan perintah Allah, jadi melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni luas, maka ulama telah membahagikannya kepada banyak kategori. Ada perintah yang wajib, maka menjadi kewajipan. Ada perintah yang sunat, maka menjadi satu galakan. Ada perintah yang harus, perintah juga tapi menjadi satu keharusan. Harus boleh buat, nak buat tak mau buat, menjadi satu keharusan. Seperti perintah supaya makan dan minum, kulu washrabu, makan dan minum, pada asalnya hukumnya adalah harus. Tetapi yang harus ini, kalau kena landasannya, kena kaedahnya, dia boleh bertukar menjadi ibadah yang tidak rasmi. Inilah petua, inilah yang perlu kita fahami, supaya yang wajib itu kita laksanakan dah, sebab satu kewajipan, satu bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. Tapi yang sunat itu sudah tentu kita laksanakan juga kerana Allah Ta'ala. Maka yang harus ini macam mana supaya dia juga bertukar menjadi ibadah. Cuma Syekh Abdul Qadir ni dia memberikan pesan kepada kita secara umum tentang supaya ibadah kita itu tak kiralah yang wajib ke, yang sunat ke, ataupun yang harus ke, biarlah landasannya itu kerana Allah Ta'ala. Sebab kalau yang wajib itu pun tidak dilaksanakan kerana Allah, maka dia juga tidak mendatangkan apa-apa, bahkan mendatangkan satu bebanan. Apatah lagi yang sunat. Baik, apabila melaksanakan perintah Allah, tanggalkan pandangan manusia yang tertuju kepadamu. Pesan Allah Syekh Abdul Qadir, bila kita laksanakan perintah Allah, tak kira lah umum ni, kewajipan ke, sunat ke, yang harus ke, perintah, atau perintah yang bersifat larangan, perintah jangan buat, larangan. Jadi perintah yang bersifat larangan pun banyak tahapan dia. Ada perintah yang melarang kita, mengarahkan kita supaya meninggalkan satu bentuk kemestian, mesti buat, itu hukumnya haram. Jangan minum arak, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Itu perintah larangan, perintah juga tapi dalam bentuk negatif, larangan. Yang bentuk kemestian, maka itu adalah hukumnya haram. Ada juga perintah yang bersifat larangan ni tapi tidaklah sampai darjah haram, maka jatuh hukum makruh. Dan demikianlah. Jadi benda-benda macam ni haram, wajib, haram, sunat, makruh, memang tidak ada dalam senarai Al-Quran dan Sunnah. Semua ini adalah merupakan suatu yang diistilahkan oleh ulama. Bukan benda tu tak ada, nama tu tak ada. Hari ni ada orang keliru tentang perkara ni. Dia nak cari nama, ada benda tak ada nama je, kita tak ada lalu. Hari ni menyakit mikir orang kita hari ni. Cara berfikir seperti inilah yang mendorong setengah sahabat-sahabat kita ni, alim ulama ataupun ahli-ahli ilmu kita ni, yang memfatwakan sembahyang sunat tak ada. Ni sebab cara mikir macam dia. Sembahyang sunat hajat, bukan sembahyang sunat tak ada, sembahyang sunat hajat dia kata tak ada. Kerana terma tu sunat hajat tu memang tidak ditemui secara wording dia tu, perkataan dia tu dalam Al-Quran dan hadis, tapi dah teristimbatkan oleh ulama daripada ayat dan hadis-hadis, sehingga mereka letak nama tu sebagai solat sunat hajat. Tapi kalau nak cari perkataan solat sunat hajat, perkataan tu memang tak jumpa dalam Al-Quran dan hadis. Itu nak khabar ni. Saya kait semenjari saya ingat tadi tu, bahawa timbulnya haram, makruh, wajib, sunat, haruh ni, sedangkan lima-lima ni secara direct ni memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang adalah perintah dan larangan. Cuma ulama meneliti, perintah ada banyak bentuk perintah, ada banyak bentuk larangan. Ini kerja ulama usul fiqh belaka ni. Anak kabarnya bahawa ulama mengeluarkan ada wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada makruh, harus. Nama-nama ni memang tidak ada secara direct dalam Al-Quran dan hadis, tapi difatwakan ulama. Sebab apa? Itu adalah merupakan kepakaran, keahlian ulama kita, usul fiqh ni, ulama usul fiqh. Cuma saya nak kabarnya ada gaya berfikir hari ni. Bila tak ada terma yang direct ni, tak ada lalu tu. Antara contohnya tadi lah, adanya pandangan-pandangan kata tak ada solat sunat hajat ni, tak ada. Tak ada dah sekarang. Kenapa? Memang dah jumpa jari. Jadi kita kena fahamlah, benda ni kena rujuk pada ulama usul fiqh. Dari mana mereka ni mengambil
solat sunat hajat yang mereka sebut, yang disebut oleh ulama-ulama fiqh kita tu, dalam kitab-kitab fiqh mereka tu, mereka sebut antara jenis-jenis solat sunat yang ada dalam Islam ni solat sunat hajat. Dari mana mereka ambil benda ni? Itu kerja-kerja ulama usul fiqh, fikih. Tapi kita mari gaya berfikir baru ni gaya fikir orang alim, yang lebih alim daripada yang alim. Payah kau gitu tu. Kali tak ada. Kita tengok lah. Bukan saja salat sunat hajat tak ada. Ada lagi salat sunat lain yang tak ada lagi. Ni kerak pas satu-satunya loroh, pas loroh. Tengoklah tak percaya. Berpucing gaya berfikir ni. Gaya berfikir. Ini adalah kerja ulama-ulama kita. Fuqaha, ahli fiqh, ahli usul fiqh. Ini kerja mereka ni. Kalau kita tidak mahir dalam perkara tu, tak rojok pada mereka ni, akan timbullah gaya berfikir-fikir yang sosang macam ni.